Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okay, hari ini kita akan belajar menambah unit masa. Okay, cuba kamu tengok buku teks muka surat 153. Okay, soalan untuk hari ini ialah, okay, kita nak lihat soalan E dan F. Ya, E dan F. Okay, sekarang kita tengok soalan E dulu. Okay, soalan E, 9.25 tahun tambah dengan 10.5 tahun. Okey, cuba kamu lihat jawapan akhir. Jawapan akhir nak dalam tahun. Jadi, kalau kamu perhatikan, soalan ini kedua-duanya adalah unit tahun. Jadi, kamu tak ada masalah lah perlu tukar-tukar. Boleh terus tambah seperti kamu tambah nombor perpuluhan. Tengok ya, soalan E cikgu buat. Soalan E, 9.25 tahun, unit tahun perlu tulis. Ini penting. Kalau tak ada unit salah. Tambah dengan 10.5 tahun. Titik perpuluhan mesti sebaris. 10, macam ni lah. 10. 10.5. 5 takkan sini pula kan? Boleh ke 5 letak sini? Kalau 5 kamu letak sini, bermaksud sini ialah sifar. Sama tak sifar 10.5 dengan 10.5. Sama ke? Tak sama kan? 10.5 dengan 10.5 tak sama. Jadi, cara yang betul untuk tulis ialah 10.5. Jadi, nombor di belakang ni, kawasan belakang ni tak ada apa-apa ni. Letakkan sifar supaya kamu tak keliru. Okay, kita penuhkan ruang di belakang ni dengan letakkan sifar. Okay, jadi sama dengan, okay, sekarang jangan lupa letak unit tahun. Sekarang kita nak tambah unit tahun, letak balik unit tahun. 5 tambah sifar 5. 5 tambah 2, 7. Titik letak balik. 9 tambah sifar 9. 1 letak balik. Jadi dapat jawapan 19.75 tahun. Okay, sekarang kita nak tengok soalan F. 7/10 dekad tambah dengan 2/5 dekad. Jawapan akhir nak dalam dekad. Jadi bermaksud di sini tambahnya adalah dengan unit yang sama, iaitu belah sini dekad, belah sini pun dekad. Jawapan akhir pun nak dekad. Jadi senanglah kamu tambah seperti tambah pecahan. Cuma bezanya dia ada unit dekad. Okey, tengok kita tambah pecahan. Okey, sekarang kita nak tambah 7/10 tambah dengan 2/5. Sama dengan, okay, kenapa cikgu tak terus tulis 7/10 dekad tambah dengan 2/5 dekad? Sebabnya ialah cikgu tak nak sini nampak serabut sangat. Jadi nanti kamu nak kira pun susah, kamu pun pening. Kamu dah kata kat otak kamu, kat minda kamu kata, banyaknya angka, susah nak jawab. Sebab tu cikgu tak letak unit dekad sini. Cikgu akan letak unit akhir sekali setelah siap selesai operasi tambah ni. Okay, sekarang kita nak tambah pecahan. Jadi, bila kamu nampak macam ni, kamu rasa senang. Kamu tak adalah membezakan, tambah masa dan waktu susah. Tambah pecahan saya boleh buat, tapi tambah masa dengan waktu saya tak reti. Sebab tu cikgu tak letak unit dekad sini. Tak letak. Akhir sekali baru cikgu letak nanti. Okay, sekarang kita nak tambah. Cikgu selalu bagi tahu kamu, bila nak tambah, operasi tambah pecahan, mata kita tengok bawah dulu. Okay, cuba tengok yang belah sini. 7/10. Bawah dia ialah 10. Yang ni pula bawah dia adalah 5. Tak sama. Kalau nak tambah pecahan, bawah dia mesti samakan. Okay, kena samakan. Okay, kita nak samakan berapa? Jadi berapa? Okay, 5. Cuba tengok kawan sebelah. Kawan dia 10. Okay, macam mana 5 kita nak jadikan dia 10? Macam mana 5 nak jadikan 10? Kita darab dengan 2. Okay, sini darab 2. Atas pun darab 2. Kita kena adil. Dalam matematik, nilai murni yang selalu kita tekankan ialah adil. Jadi sekarang, kamu nak darab. Darab. Okay, ni tak ada usik apa-apa ni. Salin balik kat bawah. Okay, sama dengan 7/10. Operasi tambah, letak balik. Tambah. 2 darab 2. 4/5 darab 2 10. Okay, sekarang bawah dia dah sama. Jadi bila dah sama, atas boleh tambah macam biasa. 7 tambah 4 berapa? 7, 8, 9, 10,
11. Jadi dapat jawapan 11/10. Okey. Cuba kamu tengok, cikgu selalu bagi tahu kalau pecahan pastikan kamu tak tulis jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Kamu mesti tukarkan dia kepada nombor bercampur. Jadi sekarang macam mana nak tukar jadi nombor bercampur? Ni kan atas besar bawah kecil. Jadi bila atas besar bawah kecil, ini kita panggil pecahan tak wajar. Jadi kita nak tukarkan dia jadi nombor bercampur, caranya ialah bahagi dap. Okay, tulis situ 11 bahagi 10. Kita buat sifir 10. 10 sifir nombor berapa? Sifir yang ke berapa? Yang pertama. Okay, garis tolak. 1 tolak sifar, 1 tolak 1 sifar. Jadi macam mana cara nak tulis? Seperti jarum 12, jarum pukul 12 kan? Ni selalu cikgu beritahu pukul 12, jarum dekat sini dia akan pusing balik naik atas. Sama juga macam ni, daripada atas ni pusing balik naik atas. Ni kamu tulis nombor 1, ni tulis nombor 2, ni tulis nombor 3. Ataupun kita sebut dap. Ni sebut bahagi dap. Jadi dap tu apa? Dap D. Depan. D, A, B. A tu apa? A tu atas. B tu D, A, B, dap. Tu yang orang sebut bahagi dap. Dap tu maksudnya D depan, A atas, B bawah. Jadi jawapannya akan jadi... jawapannya akan jadi berapa? Kita muat pula. Jawapannya akan jadi, tulis 1 dulu. 1 duduk di depan. 1 duduk di depan. 1. Ni 01, janganlah kamu tulis 01 pula. Tak payah. 0 di depan tak ada nilai. Tulis 1 sahaja. Tulis 1 sahaja. Okey, jadi 1 di depan. 1 di bawah ni. A tu 1 ni. A atas. Jadi dia duduk di atas. 1/10. B bawah. Bawah ni tak 10. Jadi dapat jawapan 1/10. Tulis balik unit dia. Unit dia apa? Unit dia dekad. Jadi jawapan dia 1/10 dekad. Okey, faham? Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan 2D. Okey, 2D. Okey, 2D diberi kamu sama juga, ialah operasi tambah. Tetapi kali ni kamu kena tambah melibatkan gabungan 2 unit. Kenapa cikgu kata gabungan 2 unit? Kerana, cuba kamu tengok ni. Ini ada unit tahun, ni ada unit bulan. Maksudnya dia gabung sekali. Macam mana tu nak tambah? Dia gabung sekali. Tadi kamu belajar tambah unit yang sama. Dekad dengan dekad, tahun dengan tahun. Tu senang kan? Kamu tak payah tukar-tukar. Jadi sekarang soalan 2D, kamu kena tambah gabungan 2 unit. Okey, jadi macam mana? Okey, mula-mula kamu kena tahu, kita tengok daripada depan ya. 1/6 tahun. Ini ialah pecahan nombor bercampur. Pecahan nombor bercampur. Kenapa dia tulis nombor bercampur? Ada sebab kenapa dia tulis nombor bercampur. Nombor bercampur tu maksudnya nombor bulat campur dengan pecahan. Ni 1 ni ialah nombor bulat. Dia campur dengan pecahan. Bercampur-campur pula dia kan. 1 ni nombor bulat. 1/6 ni pecahan. Dia bercampur-campur. Sebab tu nama dia nombor bercampur. Jadi ada sebab kenapa dia tulis nombor bercampur. Okey, sekarang kamu tengok. Sebelum kamu buat, kamu kena juga tengok perhatikan yang sebelah dia. Okey, sebelah dia adalah bulan. Jadi 1/6 tahun ni, 1 nombor bulat ni adalah unit tahun. Tahun. Okey, sekarang cikgu buat rumah nombor. Cikgu bahagikan kepada 2 bahagian. Okey, tahun. Cikgu letak tahun di depan. Okey, ini dia nak apa ni? Bulan kan? Kita nak tambah tahun dan bulan. Jadi sini kita letak bulan lah. Letak bulan. Okey, sekarang tengok balik 1/6. 1 ni adalah nombor bulat. Jadi letak 1 ni di rumah tahun. 1 ni adalah 1 tahun. Okey, letak rumah tahun. 1 adalah 1 tahun. Okey, sekarang kita nak tengok 1/6 tahun.
Ini bukan nombor bulat. Ini nombor pecahan. 1/6 tahun. Kalau kamu tengok jadual yang cikgu bagi dalam nota tu, yang info tu, dia ada bagi tahu kamu kan. Kalau 1/2 tahun sama dengan berapa bulan? Berapa bulan? Kalau 3/4 tahun sama dengan berapa bulan? Ini kalau kamu nak hafal, seeloknya kamu hafal lah. Tapi kalau kamu tak boleh nak hafal, kamu boleh kira sendiri. Kamu boleh kira sendiri. 1/6 tahun ni sama dengan berapa bulan? Okey, kita sedia maklum 1 tahun bersamaan dengan berapa bulan? 12 bulan. Jadi kalau 1/6 tahun nak tukar jadi bulan, kita kena darab 12. Okey, jadi kita nak darab 1/6 darab 12. Kita boleh buat darab silang. Okey, darab silang kan cikgu ada ajar macam mana kita nak kecilkan. Kalau nak kecil mesti atas bawah ataupun dia bersilang. Atas bawah. Dia tak boleh bawah-bawah atau atas-atas. 12 ni sebenarnya adalah 12/1. Kan? Sebab tu cikgu kata kalau nak kecilkan ataupun nak darab, kalau nak darab, atas darab atas, bawah darab bawah. Macam ni lah. 1 darab 12, 12 per 1 darab 6, 6. 12/6. Ini 12/6 boleh kecilkan lagi kan? Jadi boleh kecilkan lagi. Okay, sifir apa yang 6 pun ada, 12 pun ada. Sifir 6 kan? Sifir 6, 6, 12, 18, sifir 6. 6 sifir ke berapa? Pertama. Jadi ni potong tulis 1. 12 sifir ke berapa? 1, 2. Potong tulis 2. Jadi dapat jawapan 2/1. 2/1, kalau per bawah dia adalah per 1, kita tak perlu tulis per 1. Sebab serata dunia faham 2/1 sebenarnya adalah 2. Okey, jadi kamu padamlah. Tak payah tulis per 1. Tulis 2 sahaja. Cikgu bagi tahu kamu supaya kamu faham. Jadi lain kali next time kamu nak buat tak payahlah tulis 2/1, tulis 2 sahaja. Kalau macam ni tadi yang 12/1, tak nak tulis per 1 pun tak apa. Dia dah tahu dah 1/6 darab 12, dia boleh terus kecilkan. 6, 12. Sifir 6, 6 ni yang pertama, 12 ni yang kedua. Ni kalau orang yang pandai congak. Kalau yang tak pandai congak tu yang tadi cikgu buat 12/1. Faham? Sebab cikgu nak beritahu kamu konsep darab mesti atas darab atas, bawah darab bawah. Penyebut darab pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut, penyebut darab penyebut, pengangka darab pengangka. Mana-mana satu darab pun boleh. Janji atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. Okey, sekarang jadi kamu tahu jawapan dia 2. Jadi bulan, bahagian bulan ni letak 2. Okey, sekarang kita nak tengok kita nak tambah dengan 4 tahun 10 bulan. Masuk je lah dalam ni. 4 rumah tahun 10 bulan tu letak macam mana? Takkan nak letak macam ni kan? Takkan nak tambah macam ni? Kan dah sengit tu. Okay, jadi susunlah betul-betul. 10 bulan. Jadi kamu tulis itu 10. Okay, jadi letak tanda operasi tambah. Okay, sekarang kamu tambahlah. Okay, tambah daripada belakang, daripada rumah bulan. 2 tambah 0, 2. 1 letak balik. 4 tambah 1, 5. Okay, sekarang kamu dapat 5 tahun 12 bulan. Okey, sekarang kamu perlu tahu rumah bulan belah sini kan. Rumah ni kan kita dah bahagi kepada 2 bahagian. Rumah bulan syarat dia tak boleh lebih daripada 12. Kalau dapat 12 ke dan lebih daripada dia, kamu tak bolehlah tulis macam ni. 12 bulan kita faham. 12 bulan bersamaan dengan 1 tahun. Jadi naikkan sini 1. Sini tadi potong tulis sifar. Sebab 12 bulan sama dengan 1 tahun. Jadi 12 bulan tu kita tak buang. Kita angkat letak rumah tahun, letak 1 tahun. Jadi sekarang kita kira. 4, tadi dah kira tadi ni. 5 kan? Ni padamlah ni. Okey. Ni tadi semula. 12 ni tadi kita tak buang tau. 12 ni, 12 bulan bersamaan dengan 1 tahun. Jadi 1 tu cikgu tak nak letak sini. Nanti kamu keliru. Jadi cikgu letak di sini. Jadi 5 tambah lagi dengan 1 dapat
6. Jadi jawapan dia akan jadi 6 tahun. Bulan, ada bulan tak? Tak ada bulan. Jadi hanya jawapan dia 6 tahun. Sebab tu sini tulis 6 tahun je. Ada bulan? Tak ada. Sebab bila dia dah cecah 12 bulan, dah tak boleh dah tulis 12 bulan. Kena angkat 12 tu pindahkan jadi tahun. Tu yang dia letak sini 1. Ni potong jadi sifar. Faham ke? Okey, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, sekarang kita nak buat soalan E. 17 tahun tambah 1/5 dekad. Gabungan unit, dekad dan tahun. Jadi, bila ada gabungan unit, dekad dan tahun, kita bahagikan kepada 2 bahagian. Kita buat rumah. Supaya kamu tak keliru. Rumah tahun kan di belakang, jadi letak di belakang. Rumah dekad duduk di depan, jadi letak dekad di depan. Okey, sekarang kita nak masukkan 17 tahun. Okey, 17 tahun ni kamu boleh terus sini letak rumah tahun. Rumah tahun dia adalah 17. Okey, sekarang tambah dengan 1/5 dekad. Okey, 1/5 dekad. Kita tahu 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi, kalau 1/5 dekad bermaksud apa? 1/5 darab 10. Jadi kita darab lah. Okey, kita darab atas, bawah darab bawah. Ni sebenarnya adalah per 1. Jadi atas darab atas. 1 darab 10, 10 per 1 darab 5, 5. Okey, sekarang kita kerjakan 10 dengan 5. Sifir apa yang 10 pun ada, 5 pun ada. Sifir 5 kan? 5, 10, 15. 5 sifir nombor berapa? Nombor 1. Potong tulis 1. 10, 1, 2. Potong tulis 2. Jadi dapat jawapan 2 per 1. 2 per 1 kita tak ada tulis per 1 di bawah dia. Hanya perlu tulis 2 saja. Per 1 per bawah dia tak payah tulis. Semua orang faham ni. 2 per 1 adalah 2. Jadi padam per 1. Jadi jawapan dia hanya adalah 2. Jadi 2 ni adalah 2 tahun. Jadi masukkan 2 tu rumah tahun. Okey. Okey, sekarang kita nak tambah lah. Tambah. Okey, 7 tambah 2. 9. 1 letak balik. Okey, sekarang tengok rumah dekad dia tak ada apa-apa. Rumah tahun dia ada 19. Syarat untuk rumah tahun, bahagian rumah ni, rumah tahun dia ada syarat. Memanglah kamu buat macam ni senang kan? Senang. Tak keliru. Tapi dia ada syarat dia. Syarat dia, rumah tahun tak boleh 12 dan lebih. Kalau nombor dia cecah 12 ataupun lebih daripada 12, dia perlu naik ke rumah dekad. Okay, contoh macam ni lah, 19. Dah terlebih daripada 12 kan? Berapa yang terlebih? Jadi nak tahu berapa yang terlebih, kamu tolak dengan 12. Tengok berapa yang terlebih. Okay, 9 tolak 2, 7. 1 tolak 1, sifar. Jadi sini rumah tahun dia 7. Jadi 19 tahun ni, kita bukan hilangkan dia. Tiba-tiba dia berkurang jadi 7. Tak. Kita terlukarkan dia jadi rumah dekad. Jadi, bila sini tolak 12, sini automatik tambah 1. Jadi, jawapan dia 1 dekad 7 tahun. 1 dekad 7 tahun. Okey, sekarang kita nak tengok soalan C pula. Soalan C pun sama, gabungan 2 unit. Kita ada unit tahun dan ada unit bulan. Okay, tapi sekarang bila kita tengok bahagian sini, tambah dia unit yang sama. Tahun dengan tahun. Cuma jawapan dia tak nak tahun. Jawapan dia nak tahun dengan bulan. Jadi ni senang lah. Okey, 1 3/4. Nak tukar jadi ni. 1 3/4. Dia ada banyak cara. Kamu terpulang pada kamu nak guna mana satu. 1 3/4 ni adalah pecahan nombor bercampur. Jadi ada orang dia suka asingkan. Ambil nombor bulat sini. Ambil pecahan sini, asingkan. Kalau kamu tak nak asing pun boleh. Kamu boleh jadikan dia pecahan tak wajar. Okey, sekarang sini cikgu nak ajar kamu cara asingkan nombor bercampur. Okey, 1. Okey, kita buat 2 ni lah. Rumah. Sebab jawapan nak dalam tahun dan bulan. Belah kanan kita ni rumah bulan. Belah kiri kita ni rumah tahun.
Okey, tahun. Okey, sekarang 1 ni, kenapa dia tulis dalam bentuk nombor bercampur 1, 3, 4? Bukan suka-suka je dia nak tulis. Ada sebabnya. Sebab 1 ni bermaksud 1 tahun. Jadi 1 ni nombor bulat, 1 tahun. Boleh terus letak sini 1 tahun. 3/4 ni adalah pecahan. Takkanlah kita nak tulis 3/4 sini. Macam mana kita nak tambah nombor bulat tambah dengan pecahan? Kita tak boleh campur-campur. Bila nak tambah, mesti tambah nombor bulat dengan nombor bulat. Ataupun kalau nak tambah, pecahan dengan pecahan. Jangan kamu campur-campur macam tu. Macam mana nak tambah kan? Okay, jadi 3/4 ni, 1 ni kita dah bubuh sini. Jadi sekarang ni kita nak ambil 3/4 je. 3/4. Jadi, kamu tahu 1 tahun bersamaan 12 bulan. Jadi, kalau 3/4 tahun, bermaksud 3/4 kamu kena darab dengan 12. Sama dengan berapa? Okay, sekarang tengok sifar apa? 4 ada, 12 pun ada. 4, 8, 12, 16. Sifar apa? 4. 4 sifar pertama. Potong tulis 1. 12. 1, 2, 3. Potong tulis 3. Sekarang atas darab atas. 3 darab 3, 9 per 1 tulis balik. Tapi kalau dalam pecahan, apabila bawah dia per 1, kita tak perlu tulis. Terus saja tulis 9. Ini cikgu kena bagi tahulah. Nanti kamu kata, kenapa cikgu tak tulis 1 ni? Jadi sebab tu cikgu tulis ni 1. 9 per 1. Cuma cikgu bagi tahu lagi sekali. Biasanya apabila per 1 di bawah, kita tak payah tulis. Kita tulis sebagai 9 saja. Serata dunia faham ni. Sebab tu kamu tak pernah jumpa orang tulis 3 per 1, 10 per 1. Kamu tak pernah jumpa. Sebab serata dunia faham. Faham tak? Okay, jadi sini kamu dapat 9 bulan. Jadi bulan, rumah bulan tadi letak di sini bulan. Okay, faham tak? Okay. 0.75 tahun ni kita nak tukar bulan. Terus je kita darab. Sebab kita tahu 1 tahun 12 bulan. Kalau 0.75 tahun, kita kena darab 12 lah. Okay, darab 12. Sama dengan berapa? Okay, ni boleh ke kita terus congak ni? Tak boleh. Ini kena buat darab 2 tingkat. Okay, tulis 0.75 darab 12. Sama dengan ada 2 digit di bawah. Bermaksud kita nak buat darab 2 tingkat. 0 perpuluhan ni kalau kamu rasa macam susah je nak tengok. Kamu jangan tengok. Sebenarnya ni macam darab biasa je. Cuma last nanti kamu letak titik perpuluhan. Faham tak? Tutup je sifar perpuluhan tu dengan jari kamu. Kamu tengok 75 darab 12 je. Okay, sekarang kita nak darab. 2 perlu darab dengan semua nombor berada di atas. 5 darab 2, 10. Sifar letak sini, 1 letak sini. 7 darab 2, 14. 14 tambah 1, 15. Tulis 15. Jangan herankan titik perpuluhan di atas ni. Sebab tu cikgu suruh tutup dengan jari. Itu nanti titik last sekali kita letak. Jadi ni dah siap dah. 2 dah darab dengan semua nombor berada di atas. Jadi 2 ni dah terbakar. Bila 2 dah terbakar, bawah dia pun dah terbakar. Bawah dia terbakar, jangan kau conteng pula kan. Jangan conteng. Buat anak panah. Buat anak panah. Sekarang kita jangan tengok. Alamak, dah terpadam pula. Sekarang 2 dah terbakar tadi kan. Jangan tengok dah. Kita nak darab 1 pula. 1 kena darab semua nombor berada di atas. 1 darab 5. 5. 1 darab 7 tu 7. 1 darab sifar tak payahlah. Sebab kita tahu 1 darab sifar. Jadi garis kita tambah. Tambah. Okey. Ini cikgu buat anak panah ni sebab cikgu nak senang ajar kamu. Supaya tak ada nombor tertinggal. Kamu kalau tak nak buat anak panah pun tak apa. Okay, sekarang tambah. Sifar tak ada tambah apa-apa. Sifar. 5 tambah 5, 10. Sifar sini, 1 sini. 7 tambah 1, 8. Tambah 1 lagi, 9. Okay, sekarang masanya untuk kita letak titik perpuluhan. Bilang ada berapa angka di atas kan. 0.75 kita nak bilang daripada belakang. 1, 2 titik. Jadi letak 1, 2 titik. Jadi dapat jawapannya 9. 9 apa ni? 9 bulan. Okey, jadi sini tulis 9. 9 ni letak rumah bulan. Okey, sekarang kita nak tambah berapa hasilnya. Okey, jadi 9 tambah 9 dapat 18. Okey, 18. 1 letak balik.
Okey, sebelum kamu biarkan jawapannya macam ni, cuba kamu fikir balik. Tengok balik, perhatikan balik rumah bulan. Rumah bulan ni dah terlebih daripada 12. Syarat dia, rumah bulan tak boleh 12 dan lebih. Tak boleh. Kalau dah terlebih, kena naik satu rumah tahun. Okay, sekarang 18. Kita tak nak 18. Jadi sebab dia dah terlebih 12, kita kena tolak 12. Bila sini tolak 12, sini automatik tambah 1. Jadi berapa jawapan dia? 8 tolak 2, 6. 1 tolak 1, sifar. Sifar depan tak payah tulis. Okay, 1 tambah 1, 2. Jadi jawapan dia akan jadi 2 rumah tahun. 2 tahun. Rumah bulan dia berapa? 6 bulan. Faham? Okay, sekiranya faham, kamu boleh semak balik jawapan yang kamu buat. Sekiranya salah, terus buat pembetulan. Okay? Okay, bye.